Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Baizura binti Abdullah. Saya merupakan pelajar master di Universiti Sultan Azlan Shah, Kuala Kangsar, Perak dalam bidang usuluddin. Baik, hari ini saya telah ditugaskan untuk berkongsi mengenai tokoh yang telah melakukan peislahan dalam masyarakat. Sebelum kita menceritakan lebih lanjut mengenai pengislahan masyarakat, saya ingin kongsikan sedikit mengenai tokoh yang telah saya pilih, iaitu Mustafa bin Abdul Rahman. Mustafa bin Abdul Rahman merupakan tokoh agamawan yang terkenal dan terhebat, di mana salah satu bidang yang terkenal terhadap beliau adalah dalam bidang penafsiran, di mana kitab tafsir yang telah beliau lakukan telah disiapkan oleh beliau sebanyak 27 juzuk. Baik, nama penuh beliau adalah nama penuh beliau adalah Mustafa bin Abdul Rahman bin Mahmud bin Saleh, di mana ayah beliau adalah Abdul Rahman bin Mahmud bin Saleh, merupakan seorang tokoh agamawan yang terkenal juga. Okey, ayah beliau mempunyai sebuah ma'had, iaitu sebuah bukan ma'had, minta maaf, ada sebuah pondok yang dinamakan Ar-Rahmaniyah, di mana ketika Mustafa Abdul Rahman berusia 6 tahun, beliau telah belajar di sekolah pondok tersebut. Okey, kalau sekarang pondok tersebut telah ditukarkan nama menjadi Ma'had Ihya Al-Sharif, di mana nama tersebut telah ditukar bila berlaku pertukaran sistem pendidikan pondok kepada sistem pendidikan akademik. Akademik mengikut kerajaan punya sistem lah. Baik, kemudian setelah belajar di Pondok Ar-Rahmaniyah milik ayahnya sendiri, beliau telah menyambung pelajaran beliau dalam peringkat menengah, iaitu di sekolah di Madrasah Idrisiah Bukit Candam, Perak, dan beliau antara pelajar yang pertama di madrasah tersebut bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain, antaranya Harun Fahmi, iaitu bekas pegawai penerangan Pejabat Agama Negeri Sembilan, Abdul Malik, iaitu bekas imam Masjid Jami' Kuala Lumpur. Baik, sifat Mustafa Abdul Rahman ni, beliau sangat sopan santun. Suka bergurau. Jadi dengan suka bergurau ni boleh dilihat di mana masyarakat mudah, amat mesra dan ramah dengan beliau sendiri. Tapi beliau tegas. Walaupun suka bergurau, tapi beliau tegas, dan beliau hanya bercakap hanya pada perkara-perkara yang penting sahaja. Maksudnya beliau tidak suka berkata perkara yang kosong ataupun yang tak ada apa-apa manfaat. Itu sifat peribadi beliau. Dan antara sifat yang terkenal adalah beliau tidak terburu-buru dalam memberikan jawapan, di mana bila ada sesuatu pertanyaan yang perlukan kepada satu jawapan, beliau akan tidak terus menjawab, tangguhkan dahulu. Bila tiba satu waktu yang penting baru bila tiba satu waktu yang sesuai, baru beliau akan jawab soalan tersebut. Okey, jadi seperti saya bagi tahu sebelum ni, beliau terkenal dengan dalam bidang penafsiran. Sebenarnya selain pada penafsiran, beliau juga terkenal dalam bidang-bidang lain, seperti dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi, psikologi dan juga ekonomi. Antara beberapa karya yang terkenal yang pernah ditulis oleh beliau adalah Tafsir Al-Quran Al-Hakim, Al-Akhlaq Al-Fadilah, Falsafah Hidup Rasulullah, Panduan Tarikh Junjungan Muhammad Rasulullah, Tarikh Zulkarnain, Kesejahteraan Dunia dan Akhirat oleh Al-Mawardi, dan lain-lain lagi. Okey, ini sedikit mengenai Mustafa bin Abdul Rahman. Jadi kita pergi kepada pengislahan masyarakat. Apa dia islah? Jadi islah ini memberi maksud bahawa satu penambahbaikan kepada sesuatu yang telah wujud
di mana penambahbaikan itu membawa kepada jalan Islam yang sebenar. Okey, dia berbeza dengan tajdid. Tajdid adalah kita mendatangkan sesuatu yang baru, tetapi Islah ini kita nak memperbaiki sesuatu yang sedia ada, kemudian kita nak membawa kepada jalan yang betul, jalan yang sebenarnya. Baik, jadi antara usaha yang telah dilakukan oleh Mustafa Abdul Rahman dalam melakukan pengislahan di kalangan masyarakat sendiri, antaranya adalah melalui penafsiran. Ketika hidup Mustafa Abdul Rahman, beliau sangat suka melakukan aktiviti kuliah. Terutamanya paling banyak adalah kuliah di Surau At-Taqwa dan juga Tanjung Tokong. Kenapa? Antara sebab dua-dua tempat ini dua-dua tempat ini menjadi aktiviti utama beliau adalah kerana bagi beliau masyarakat di sana amat kurang penghayatan mengenai Islam. Ini kaedah beliau. Jadi dakwah yang dilakukan oleh beliau ini kita boleh sama-sama ambil, di mana bukan fokus pada orang fokus kepada masyarakat yang sudah memahami, tetapi masyarakat yang kurang penghayatan mengenai Islam, kita perlu masuk juga untuk beri kefahaman yang sebenar kepada mereka. Okey, baik. Antara isu pengislahan dalam masyarakat yang pernah dilakukan oleh beliau, antaranya yang pertama adalah amalan bid'ah di dalam masyarakat tersebut, di mana pada ketika itu masyarakat pada ketika itu pernah timbul satu isu mereka memuja kubur orang alim. Tujuan memuja kubur orang alim adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon hajat supaya beliau mendekatkan diri kepada Allah, tetapi cara itu salah. Okey, cara tersebut salah. Okey, jadi beliau telah menafsirkan, telah mengambil dalam surah mengambil ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 168, di mana Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai manusia, ambillah perkara yang halal dan baik, tetapi jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan. Jadi di sini apa kaitannya adalah tujuan yang baik pada dalam masyarakat tersebut adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu tujuan yang baik. Tetapi apa yang salahnya adalah bila caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan memuja kubur-kubur alim ulama. Ini salah. Jadi Mustafa Abdul Rahman datang untuk memperbetulkan balik fahaman masyarakat pada ketika itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengenai Islamisme. Okey? Pan-Islamisme ini adalah bermaksud satu gerakan di mana gerakan itu adalah untuk melawan penjajah. Yang pada ketika itu dunia tengah rancak menceritakan mengenai gerakan Islam ini, yang mana bermula pada Turki. Mereka nak membebaskan Islam ini daripada penjajah. Okey, lalu macam mana Pan-Islamisme ini muncul di tanah Melayu apabila ramai pelajar-pelajar Melayu masuk ke kembali ke tanah Melayu, kemudian mereka kembali, kemudian mereka menyatakan mereka membawa semangat ini untuk membebaskan kita Melayu sendiri daripada Islam sendiri, daripada dibelenggu penjajah. Jadi semangat ini, apa yang Mustafa Abdul Rahman telah lakukan adalah dengan menafsirkan daripada surah Al-Baqarah ayat 213, yang mana ayat tersebut Allah berfirman, iaitu
A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu. Okey, manusia itu dasarnya satu. Jadi penafsiran ini beliau ambil daripada tafsir Al-Maraghi, yang mana beliau katakan manusia ini daripada satu, asalnya satu. Jadi kita sama. Apa yang bezakan kita semua adalah akal. Jadi akal ini untuk membezakan setiap orang, yang mana dengan akal setiap orang boleh membezakan perkara yang baik dengan perkara yang tidak baik. Jadi untuk akal ini membezakan dengan perkara yang baik adalah melalui Al-Quran. Jadi kata Mustafa Abdul Rahman, sesiapa yang akalnya tidak berpandukan pada Al-Quran, jadi fikirannya akan mudah tersasar. Okey, jadi akal apa kaitan dengan pan-Islamisme ini? Bermaksud Mustafa Abdul Rahman menyuruh kepada masyarakat tersebut untuk bersatu, untuk melakukan perpaduan, yang mana perpaduan ini, bersatu ini boleh terhasil daripada akal yang satu melalui akal yang berpandukan daripada Al-Quran. Jadi Mustafa Abdul Rahman menyuruh kepada masyarakat tersebut untuk kita semua berpandukan kepada Al-Quran, supaya kita boleh bersatu, kita boleh berada pada jalan yang betul, dan kita boleh melakukan perkara-perkara yang betul dan benar. Okey. Dan antara isu yang lain adalah beliau menggalakkan masyarakat pada ketika itu untuk sentiasa menimba ilmu, di mana beliau mengatakan bahawa ilmu dengan ibadah ini perlu seiring. Kalau ibadah ilmu, tapi kalau ibadahnya banyak, kurangnya ilmu, ianya tidak seiring. Jadi kalau kita hendak melakukan ibadah, kita perlu ada ilmu. Jadi ini antara perkara yang dilakukan oleh Mustafa Abdul Rahman untuk menceritakan betapa pentingnya ilmu. Malah ilmu ini juga apa yang penting adalah kepada wanita sendiri. Wanita bukan sekadar untuk duduk di rumah, walaupun duduk di rumah perlu juga ada ilmu untuk mengajarkan kepada anak-anak, ilmu untuk diri sendiri. Malah wanita turut melakukan ibadah juga. Jadi dalam melakukan ibadah, dalam kehidupan seharian itu perlu ada ilmu. Jadi penting juga kepada semua orang perlu ada ilmu. Beliau telah mengaitkan kepentingan ilmu ini dalam surah Al-Baqarah ayat 33. Kalau kita masih ingat, di mana Allah mengajarkan kepada Nabi Adam mengenai nama-nama. Berbeza dengan malaikat. Malaikat seorang yang amat kuat malaikat adalah makhluk yang kita tahu sangat kuat beribadah kepada Allah. Jadi manusia ini perlunya menjadi khalifah kerana adanya ilmu. Malaikat adalah golongan yang banyak beribadah berbanding memiliki ilmu. Okey. Selain itu beliau mengatakan, okey, seorang pemimpin wajib perlu ada ilmu. Ini kepentingan ilmu. Untuk lihat lagi betapa hebatnya ilmu yang beliau ada, di mana beliau telah menafsirkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pengharaman arak dan dikaitkan dengan ilmu sains, di mana Allah telah mengharamkan arak jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Lalu beliau telah menafsirkan dengan mengatakan bahawa arak ini memudaratkan, iaitu ianya mampu untuk membesarkan perut, meluputkan keinginan makanan, merosakkan tali perut. Jadi dengan menyatakan kemudaratan bila mana seseorang telah meminum arak, lalu ianya membuktikan bahawa pengharaman itu adalah satu pengharaman yang jelas untuk memelihara nyawa, memelihara kesihatan, memelihara diri manusia itu sendiri. Okey, itu antara beberapa perkara pengisytihadan isu-isu yang timbul dalam masyarakat. Kemudian Mustafa Abdul Rahman memberikan fahaman yang betul untuk memberikan fahaman yang betul untuk
membetulkan balik fahaman yang salah dalam masyarakat pada ketika itu. Okey, contohnya seperti yang saya terangkan dalam amalan bid'ah, jadi pada ketika itu dijelaskan semula ilmu ini penting, semua orang perlukan ilmu. Ibadah penting juga, tapi kedua-dua perlu seiring. Kalau kita nak melakukan ibadah, kita perlu ada ilmu juga dalam melakukan ibadah. Okey, jadi ini sedikit sahaja mengenai Mustafa Abdul Rahman. Sebenarnya menarik untuk kita lihat sendiri tokoh ini, kerana tokoh ini sendiri dia berada dalam masyarakat kita, masyarakat Melayu sendiri. Jadi isu-isu yang dibangkitkan, isu-isu yang untuk diislahkan ini adalah lebih dekat dengan diri kita. Mungkin tidak terkenal seperti tokoh-tokoh Islam yang lain seperti Hasan Al-Banna, Syekh Muhammad Abdul, Rashid Ridha, yang mana saya rasa seluruh dunia mengenali beliau. Kita belajar tentang beliau, tokoh-tokoh tersebut. Tetapi yang kita rasa mungkin ada yang anggap terpencil, tidak kenal. Jadi saya cuba untuk berkongsikan, untuk menyebutkan mengenai tokoh beliau, supaya bila kita faham akan penafsiran yang beliau lakukan itu, ianya lebih dekat dengan jiwa dan diri kita. Okey, ini sedikit daripada saya. Itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.